Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran Berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda bersama saya, Sahih Samsudin dalam rancangan Bual Konti. Kami bersiaran hari Sabtu 10.30 malam. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada saluran Berita RTM, tak perlu risau. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile dan menonton kami di mana sahaja anda berada. Dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook dan Konti News, Konti Chat, dan juga menonton kami di mana sahaja anda berada. Baik, seperti yang anda sedia maklum, tanggal 19 November ni kita akan menghadapi PRU yang ke-15 di mana berlangsungnya pilihan raya umum yang ke-15. Jadi apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita semestinya adalah untuk mengundi, dan juga satu lagi tanggungjawab kita, anda juga boleh mendaftar sebagai pemerhati pilihan raya. Bagaimana caranya? Saya bawakan anda dua tetamu yang istimewa, dan tetamu pertama kita pada segmen yang pertama kita ialah Encik Thomas Fan, di mana dia adalah seorang pemerhati pilihan raya. Apa khabar Encik Thomas? Baik, terima kasih atas peluang ini. Terima kasih Encik Thomas kerana sudi datang pada malam ini bersama saya di Bual Konti. Baik Encik Thomas, sejak bila Encik Thomas mula terlibat dalam pemerhati sebagai di pilihan raya? Ya, organisasi kita bermula satu program pemantaan pilihan raya pada PRU 13 iaitu tahun 2013. So itulah masa yang kita bermula memantau dan memerhati pilihan raya kita supaya dia lebih adil dan bebas. Baik, bagaimana mungkin Encik Thomas boleh kongsikan pengalaman sebagai pemerhati pilihan raya sepanjang masa PRU yang ke-13 dan juga yang ke-14? Ya, kita boleh nampak semasa kita bermula pada PRU 13 memang ada banyak masalah, proses yang pada pandangan kita tidak berapa sesuai atau tidak berapa telus. Dan dengan apa maklum balas yang kita beri kepada SPR selama ini, kita boleh nampak PRU lebih 14 lebih baik dan lebih telus dan lebih keyakinan orang ramai. So itu ada tambah baik sejak itulah. Okey, baik Encik Thomas, apa perbezaan di antara masa Encik Thomas menjadi seorang pemerhati di PRU 13 dan juga PRU 14? Apa perbezaan yang ketara masa tu? Okey, perbezaan nombor satu ialah seperti yang saya kata, ada penambahan baik dalam proses pilihan raya yang dikendalikan oleh SPR, tapi juga minat orang yang nak jadi pemerhati juga tambah, kerana lebih ramai orang tahu kepentingan proses ini untuk memerhati proses dalam pemilihan sebuah wakil rakyat dan kerajaan ialah satu proses yang amat penting. So lebih ramai orang menjadi pemerhati, sukarelawan kita pun lebih ramai yang rela keluar untuk memerhati. Okey, baik. Mungkin Encik Thomas boleh terangkan tugas dan juga fungsi pemerhati pilihan raya ni. Mungkin tetamu kita di luar sana tak pasti apa tu tugas ataupun apa itu fungsi pemerhati pilihan raya. Silakan. Ya, sebagai seorang pemerhati pilihan raya yang dilantik oleh SPR, tanggungjawab kita ialah hanya memerhati, dan pada kita ada dua bahagian. Yang pertama ialah memerhati proses pilihan raya yang dikendalikan oleh yang dilaksanakan oleh SPR. Sama ada dia mengikut peraturan-peraturan dan SOP yang sedia ada atau tidak. So kita memerhati, buat rekod dan buat laporan kepada SPR, dan juga show kalau kita nampak ada kelemahan, kita boleh showkan supaya dia ditambah baik. Yang kedua bahagian ialah kita memerhati parti-parti politik dan calon-calon, dari masa penamaan calon, tempoh kempen sampai hari mengundi. Kita memerhati sama ada mereka
ikut peraturan yang sedia ada, dan sama ada mereka ada langgar itu akta kesalahan pilihan raya, election offences. Kerana itu ialah tugas kita lah, buat laporan dan bagi laporan kepada SPR. Jadi dari segi laporan Encik Thomas, adakah buat serta-merta ataupun tunggu selepas habis bila telah habis pengundian tu? Memang sebagai pemerhati, kita kalau kita saksi satu kesalahan, kita serta-merta record down lah kesalahan itu, tapi laporan dibuat selepas PRU. Selepas PRU. Baik, Encik Thomas, antara kesalahan-kesalahan yang sering Encik Thomas nampak dalam pilihan raya bagaimana? Ya, sering ialah seperti penjamuan, semasa kempen ada parti-parti dan calon yang buang kenduri besar atau penjamuan. Itu satu kesalahan pilihan raya dalam Seksyen 8, dan kita akan laporkan tu. Dan juga rasuah, pemberian wang juga. Kita nampak aktiviti yang kita syaki ialah pemberian wang, kita akan juga laporkan itu. Okey, baik. Sebagai seorang pemerhati pilihan raya, adakah pemerhati pilihan raya ni diberi kuasa seperti hakim untuk menentukan kalau undi tu rosak atau tak rosak? Bila tengok ni, okey, undi ni rosak, boleh cakap kepada SPR ataupun sekadar memerhati saja, Encik Thomas? Ya, sebagai pemerhati, kita tidak ada kuasa untuk menjadi seorang macam hakim atau penguasa. Kita memerhati saja. Tapi barangkali ketua tempat mengundi di sana, dia sendiri tidak pasti apakah proses yang baik, dan dia mungkin tanya kita. Kalau dia tanya, kita boleh berikan pandangan kita, tetapi sebagai pemerhati kita tidak boleh langsung interfere dalam proses itu. Kalau kita interfere, itu sudah outside scope kita lah. So kalau ditanya, kita boleh beri pandangan. Okey, baik. Sepanjang Encik Thomas menjadi pemerhati pilihan raya, apa pengalaman yang menarik ataupun pengalaman yang menakutkan yang Encik Thomas nampak sendiri ketika pilihan raya? Ya, ada satu kali di PRN Sabah pada tahun 2020. Semasa tu saya seorang pemerhati di kawasan dekat Keningau, dan kita nampak nombor satu di tempat mengundi ini, di luar tempat mengundi ada satu pondok di mana satu parti yang bertanding, orang-orang dia bagikan itu kad pengundi kepada pengundi yang datang, dan kita pun heran kerana dia tidak patut ada kad itu. Kad itu ialah tanggungjawab SPR untuk hantar, untuk post kepada setiap pengundi di kawasan itu. Tapi mengapa satu parti ada kad-kad ini dan dia yang salurkan, berikan kepada pengundi? So itu satu. Dan lepas tu kita nampak di tempat yang sama ada satu orang long queue, satu orang tunggu macam untuk menerima satu kaedah, dan kita syaki ini pemberian wang selepas mengundi. Kalau mereka lepas undi, dia keluar, dia pergi ke atur di sana, dan ini queue banyak panjang, dan kita ambil gambar, rekod video tentang itu. So itu ya, saya rasa satu tindakan rasuah yang berlaku pada masa tu lah. Okey, baik. Bercakap mengenai kontroversi Encik Thomas, adakah Encik Thomas pernah menampak sendiri pengundi hantu di mana-mana kawasan, ataupun apa yang dimaksudkan dengan pengundi hantu ni? Ya, saya sendiri tidak pernah nampak pengundi hantu. Maksud pengundi hantu ialah orang yang tidak patut atau tidak disenaraikan dalam daftar pemilih yang hadir untuk buang undi.
atau ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama pegawai SPR atau kerani satu yang perlu sahkan seorang yang datang mengundi. Kalau dengan kerjasama dia tahu siapa yang belum datang hadir, dia boleh macam kata, bacakan nama dan IC-nya, walaupun orang yang berdiri di sana bukan seorang yang disenaraikan, dan dia beri kertas undi untuk buang undi. Iaitu pengundi hantu. Tapi sekarang dengan proses yang lebih ketat selepas PRU 13, saya rasa kejadian ini kuranglah, tak ramai lagi, kerana setiap orang calon dia ada peluang hantar wakil calon mereka, ejen mereka, untuk duduk dalam tempat itu untuk mensaksikan dan menyuarakan. Kalau ada seorang yang tidak harus di sana, dia boleh bantah, dan dengan proses yang lebih baik, di mana kerani satu yang di sana perlu baca dari IC yang disalurkan oleh pengundi. Susah dia baca nama atau IC nombor yang lain. So itu satu proses yang penting. Dia tidak harus tengok daftar pemilih dan baca nombor IC atau nama. Dia mesti tengok IC dan baca. Ini kejadian pengundian tu saya rasa sekarang tak ada lagi lah. Okey, baik. Sebagai seorang pemerhati pilihan raya, Encik Thomas, adakah pemerhati akan bersama dengan kerani satu, bersebelahan dengan kerani satu untuk semak dan imbang apa yang dikatakan itu betul atau tidak? Bagaimana, Encik Thomas? Sebagai pemerhati, kita tidak boleh ganggu proses pengundian. Kita hanya boleh berdiri di tepi saja untuk memerhati proses-proses. Dan kita biasa masalah yang kita saksi ialah tidak ikut SOP COVID, atau sikit masalah SOP seperti kerani yang ketiga, dia tidak harus ada pen atau pensel di dekat dia, kerana kita tidak mau orang yang keluarkan kertas undi boleh buat sebarang ketulisan kepada kertas undi atau nota dia sendiri. Itu kalau dia buat itu, dia boleh undi kita rahsia, dan kita tidak nak seorang boleh trace back lah macam mana dia buang undi dia. So memang sekarang proses dengan yang lebih ketat, tak boleh lagi. So itulah hanya tugas kita, memerhati. Kita tidak boleh ganggu proses atau berdekat dengan kerani-kerani ini. Okey, terima kasih Encik Thomas. Baik, sebagai seorang pemerhati yang berpengalaman, Encik Thomas, apa nasihat Encik Thomas kepada pemerhati-pemerhati yang usianya masih muda, atau apa yang perlu mereka tahu kalau nak jadi pemerhati ni? Ya, saya mengalak semua orang, terutama golongan anak-anak muda, untuk menjadi pemerhati atau melibatkan sendiri dalam proses pilihan raya kita. Kerana proses ini ialah untuk menentukan kerajaan kita untuk 5 tahun. Dan kerajaan kita tahu ialah amat penting. Masa depan kita tergantung kepada kerajaan yang dipilih. Dan kalau proses untuk memilih kerajaan ini tidak telus, tidak bersih, tidak adil, masalah akan timbul. Terima kasih Encik Thomas kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami di Bual Konti. InsyaAllah kita kalau ada masa kita berjumpa lagi. Baik, itu dia perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Thomas Fan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi dan juga menjadi pemerhati pilihan raya pada pilihan raya umum yang ke-16, kerana yang ke-15 ni tarikhnya telah pun tutup. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ni dengan tetamu nombor 2 kita.
Rasa kesyukuran terhadap toleransi ini telah diterjemahkan sebagai salah satu ciri-ciri keluarga Malaysia. Ekonomi wajar dipulihkan, kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan, keyakinan pelabur harus dikembalikan. Yakinlah bahawa hanya melalui kerjasama penuh daripada keluarga Malaysia, peperangan melawan pandemik COVID-19 akan berakhir dengan kemenangan. Semoga di sebalik pelitup muka yang menjadi sebahagian norma baru kehidupan kita ini akan terukir kembali senyuman bahagia keluarga Malaysia yang saya kasihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Bual Konti, dan topik pada malam ini kita bercakap mengenai pemerhati PRU, pantau ketelusan pilihan raya. Jadi bersama kita di segmen kedua ni seorang tetamu yang istimewa yang akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai pemerhati pilihan raya. Dan bersama saya pada malam ini Encik Muhammad Ashraf Sharafi Muhammad Azhar. Apa khabar Encik Ashraf? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jemput kami. Sama-sama. Baik Encik Ashraf, adakah ini kali pertama Encik Ashraf menjadi pemerhati pilihan raya ataupun dah pernah menjadi pemerhati di pilihan raya kecil ataupun pilihan raya yang baru-baru berlangsung sebelum ini? Mungkin boleh kongsikan pengalaman Encik Ashraf. Sebelum ni ada beberapa kali saya pernah jadi pemerhati dah. Bermula dengan pihak Sanakan lah, pilihan raya kecil Sanakan. Kemudian siri-siri pilihan raya kecil, lepas itu ada saya terlibat dan di pilihan raya negeri Melaka dan pilihan negeri Johor, last kali Johor lah yang saya jadi pemerhati pilihan raya. So kalau pengalaman semasa menjalankan pemerhatian tu banyak dah, agak menarik lah banyak. Itulah sebab bila kita jadi pemerhati ni, kita memakai baju pemerhati tu ada logo SPR. Jadi ada yang pengundi dia ingat kita ni sebagai pegawai SPR lah. Walaupun kita ni pemerhati je kan, tapi jadi kita jadi tempat dia mengadu lah. Biasanya kalau kita masuk ke pusat-pusat pengundian tu ataupun ke saluran, nanti adalah mungkin pakcik-pakcik ataupun orang-orang pengundi-pengundi yang lain datang untuk bertanyakan lah banyak perkara berkenaan dengan kenapa beratur panjang dan sebagainya lah. Biasa kita jadi dianggap sebagai macam pegawai. Tapi sebagai pemerhati kita tak dapatlah nak komen apa-apa, kita boleh refer je lah yang mengadu ni kepada pegawai-pegawai yang bertugas lah. Dan ada jugalah yang ketua-ketua tempat mengundi ni yang tak kenal lagi ataupun tak biasa lagi dengan program pemerhati SPR ni. Dia orang tak bagi pemerhati masuk ke dalam dalam saluran lah sebab dia tak kenal, dia tak tahu. Tapi bila kita explain, dia bagi masuk lah. Lepas tu Alhamdulillah. Okey, baik. Selalunya bila berlangsungnya pilihan raya kecil, pilihan raya, berapa banyak pemerhati yang ada pada sesuatu masa? Saya pun tak pasti kalau ada jumlah yang tepat lah sebab dia bergantung pada pilihan raya tu. Macam kata saya masa pilihan raya yang Sanakan yang first saya jadi pemerhati, tak ramai lah yang turun. Mungkin tak sampai, mungkin 50 pun mungkin tak sampai lah. Tapi mungkin dalam masa macam pilihan raya negeri Johor tu mungkin lebih ramai sedikit, dan mungkin pilihan raya umum ni pun mungkin lebih ramai lah. Dan sebab apa yang tak pasti, sebab ada juga yang kawasan yang kami pergi tu tak jumpa pemerhati yang lain lah. So kita mungkin masa pilihan raya tu tak ramai orang lah. Baik, Encik Ashraf sebagai mewakili generasi belia ni, sebagai seorang pemerhati, apa yang Encik Ashraf dapat belajar sepanjang tempoh menjadi pemerhati pilihan raya? Itulah, bila kita jadi pemerhati ni, macam walaupun yalah kita dah pernah mengundi sebelum ni, saya pun dah dua kali mengundi. Tapi bila kita jadi pemerhati ni, kita boleh masuk terus ke ke saluran pengundian kan. Kita lebih boleh memantau, memerhati keseluruhan pusat-pusat pengundian yang lain. Jadi kita boleh belajar dengan lebih dekat lah sebenarnya bagaimana SPR ni menguruskan pilihan raya ni. Apa halangan-halangan yang SPR sendiri hadapi, terutama dari sudut bidang kuasa SPR tu,
dan juga semua manusia SPR, macam mana mereka mengenalkan pilihan raya itu, dan proses-proses macam contohnya proses pengeluaran kertas undi pos, semakan peti undi, proses-proses macam pengundian awal kan, penjumlahan undi je kita dapat tengok yang lebih dekat lah. Berbanding kalau kita jadi macam pengundi biasa, kita dengar je kan apa yang terjadi, tapi bila jadi pemerhati ni kita masuk dan pantau dan lihat sendiri bagaimana pilihan raya itu dijalankan lah. Sebagai mewakili generasi belia, Encik Ashraf, bagaimana kita nak memupuk minat kepada generasi muda ni untuk mengambil tugas ataupun menjadi seorang pemerhati pilihan raya? Jadi adakah mereka perlu jalani kursus ke, ataupun sekadar daftar di laman sesawang SPR dan boleh terus jadi pemerhati? Macam mana cara dia, Encik Ashraf? Okey, untuk menjadi pemerhati macam kami punya persatuan atau organisasi kami, kita ada hantar permohonan lah sebenarnya dengan SPR untuk dilibatkan dalam proses atau program pemerhati SPR ni. Kemudian SPR selepas tu SPR akan hantar macam surat jemputan lah pada organisasi untuk terlibat dalam pilihan raya lah. Dalam email diorang akan minta lah kita hantarkan beberapa dokumen, termasuk senarai pemerhati, macam sedikit pengenalan latar belakang organisasi. Lepas itu dia akan bagi taklimat lah. Contohnya kalau dalam PRU kali ni, diorang dah buat taklimat secara fizikal di Putrajaya, di Sabah dan Sarawak ada yang dibuat juga. Kemudian disusuli juga dengan siapa yang tak dapat hadir taklimat secara fizikal, SPR buat taklimat secara online, secara Google Meet lah, dengan semua pemerhati lah, termasuk pemerhati yang persatuan dan juga pemerhati daripada agensi-agensi lain lah. Apa juga cabaran ataupun jangkaan yang akan dihadapi pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang ni? Apa yang Encik Ashraf jangkakan? Saya rasa sudah semestinya dari segi pertambahan pengundi lah. Seperti yang kita tahu, yang PRU yang lepas ada lebih kurang 14.5 juta pengundi, dan kali ini tengok data SPR tu ada 21 hampir 20, ataupun lebih 21 juta pengundi kan, maksudnya ada pertambahan lebih kurang 6 juta ke 7 juta pengundi. Jadi saya rasa mungkin pusat-pusat pengundian ni mungkin akan queue up tu lah, line up tu untuk beratur pergi mengundi tu mungkin lebih panjang lah masa dia. Dan kemudian juga mungkin satu lagi saya rasa cabaran juga mungkin sebab sekarang ni mungkin musim hujan, jadi kemungkinan juga pada hari pengundian tersebut akan musim hujan kan, jadi mungkin saya risau jugalah ada segi peratusan untuk pengundi turun pergi mengundi ni bila hujan kan. Bila hujan ni ialah mungkin agak susah sikit lah, ada yang mungkin tak ada kenderaan dan sebagainya, mungkin susah sikit nak pergi ke pusat pengundian. Dan saya rasa juga mungkin petugas-petugas pilihan raya termasuklah kerana pengundian, ketua tempat mengundi mungkin perlu lebih bersedia lah untuk berhadapan atau menangani pertanyaan-pertanyaan daripada pengundi yang sebegitu banyak ni kan, terutamanya daripada pengundi muda lah yang baru first time nak mengundi kan, yang baru 18 tahun, kira sangat-sangat muda lah untuk mengundi dan tak pernah lagi ada pengalaman pergi mengundi. Sepanjang tempoh pilihan raya ni, apa pengalaman yang boleh katakan sedikit kontroversi yang Encik Ashraf tengok sendiri? Setakat ni tak ada yang terlampau serius lah masa sepanjang saya jadi pemerhati lah, sebelum tu tak pasti. Tapi antara itulah yang saya sebutkan tadi, apabila petugas SPR sendiri, petugas pilihan raya itu sendiri macam ketua tempat mengundi ni, dia tak biasa lagi dengan program pemerhati dan dia menghalang kami lah untuk masuk ke pusat-pusat pengundian ni untuk pastikan kan. Walaupun mungkin dah diberitahu tapi mungkin dia tak biasa ke ataupun tak pernah jadi ketua tempat mengundi sebelum ni. Jadi dia agak agresif sikit lah terhadap pemerhati kami. Walaupun saya tak pernah lagi dihalang lah, tapi pemerhati yang sukarelawan di bawah persatuan kami ada yang dihalang untuk masuk lah. Ada segi insiden-insiden lain, setakat ini Alhamdulillah kempen-kempen parti politik pun
sebelum dalam sesi PRK ni, sebelum ni agak lebih sivil lah, agak lebih sivil, tak ada si kami dikasari ke ataupun diganggu lah semasa menjalankan tugas pemerhatian di ceramah-ceramah dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Ashraf. Encik Ashraf, sebagai pemerhati pilihan raya, apa lagi yang boleh ditambah baik ataupun mungkin boleh diberikan kuasa yang lebih, bukan sekadar memerhati ataupun meriksa kertas undi, atau mungkin ada cadangan yang boleh dikongsikan Encik Ashraf? Di peringkat kami, di peringkat saya sendiri, kami ada beberapa cadangan juga sebelum ni kepada SPR, tapi dari sudut keseluruhannya, mungkin pertamanya SPR perlu ada kuasa yang lebih lah untuk mengendalikan pilihan raya ini, walaupun sekarang memang ada kuasa itu, tapi ada beberapa kekangan lah, terutamanya untuk menguasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Akta Kesalahan Pilihan Raya ini adalah akta yang menjadi etika lah, ataupun rangka undang-undang lah kepada semua parti-parti politik dan calon-calon untuk berkempen throughout the campaign period lah kan. Dan amalan yang undang-undang sedia ada agak terbasas konsep SPR lah. Dan sebab itu ada beberapa kesalahan pilihan raya, contohnya macam kesalahan rasuah ataupun kesalahan yang boleh di-compound di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya ini. SPR tak dapat nak compound terus, SPR terpaksa lapor polis untuk supaya dia ambil tindakan kan terhadap pelaku yang buat kesalahan tersebut lah. Dan ini bawa kepada poin kedua saya lah, iaitu mungkin kalau kuasa SPR diluaskan lagi, skop pemerhatian pemerhati SPR pun boleh diluaskan lagi lah. Tak hanya memerhati proses-proses lain macam penambahan calon, pengundian dan perkara undi dan penjumlahan, walaupun proses ini sangat penting untuk memastikan ketulusan, tapi rangka kempen pilihan raya itu sebenarnya lebih besar lah, dan pelbagai pihak perlu diberi peranan yang lebih untuk memastikan pilihan raya yang lebih bersih dan telus dan adil lah. Sebagai contoh bagaimana pemerhati ini dapat memastikan atau mewujudkan ataupun menganalisis lah padang permainan politik kan di antara parti-parti politik yang bertanding. Adakah padang permainan politik itu adil dan sama rata kepada semua pihak, ataupun contohnya adakah semua parti politik dan calon-calon mempunyai akses yang sama terhadap media-media untuk berkempen. Saya rasa ini adalah integral part lah of election ni kan, dan mungkin boleh dimasukkan dalam silibus pemerhati SPR supaya pemerhati kita lebih cakna lah terhadap isu-isu pilihan raya nanti. Sebab pemerhati ni satu program yang sangat penting kan untuk memerhatikan bagaimana SPR menjalankan pilihan raya dan bagaimana pilihan raya itu dapat dijalankan dengan lebih demokratik dan telus. Saya rasa SPR boleh rekrut awal lah. Terima kasih Encik Ashraf kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Bual Konti. Sedikit pencerahan yang begitu menarik Encik Ashraf mengenai pemerhati pilihan raya, dan juga itu adalah tanggungjawab kita, dan juga bagi adik-adik yang ingin menjadi pemerhati pilihan raya, anda boleh laksanakan pada PRU ke-16 kerana pilihan raya umum 15 ni tarikh telah pun ditutup untuk anda menjadi sebagai pemerhati. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Itu dia dua orang tetamu kita yang kita membincangkan tentang proses sebagai seorang pemerhati pilihan raya, pantau keterlusan pilihan raya. Baik, 19 November tak lama lagi, jadi jangan lupa laksanakan tanggungjawab anda. Hujan ataupun ribut, pastikan yang anda keluar mengundi, dan yang seperti Ashraf katakan sebentar tadi, jangan buat bagi undi anda rosak. Jadi pangkah betul-betul mana-mana parti yang anda inginkan untuk merajai negara. Baik, sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.